yang dipahamkan pada pagi ini Ustaz Badrul tidak dapat hadir, dan saya diminta untuk mengisi kekosongan ini sebagai menggantikan Ustaz Badrul, tetapi saya baca kitab saya lah, yang saya telah persetujui untuk sama-sama kita membaca kitab tasawuf, ya, iaitu Penawar Bagi Hati, mencari ruang-ruang yang ada, ikut ruang yang ada pada minggu yang kelima, ya. Tapi cari minggu kelima sebulan ni boleh 2-3 kali je lah, ya. Ada bulan yang sampai 5 minggu, ya. Setengah tu 4 minggu dah cukup, dah sebulan. Jadi alhamdulillah lah ada peluang-peluang seperti ini, daripada tidak ada orang yang menggantinya, ya. Saya kebetulan lapang, ya, tak ada apa hari Jumaat ini, tak ada program. Jadi saya ingat tuan-tuan bolehlah, ya, menerima saya seadanya hari ini untuk kongsi bersama berkaitan dengan ilmu tasawuf ini, antara ilmu-ilmu yang sebahagian daripada kita tidak begitu arif, ya, tak ambil kisah sangat, ya, di dalam setengah bidang tidak ada diperkenalkan, ya. Nampak macam nak ketinggalan, ya. Kita fokus kepada tafsir hadis, fiqh, tauhid, ya. Dan ini juga adalah merupakan peninggalan ilmu yang amat luas dikupas oleh Syekhul Islam kita, dikupas oleh Imam Al-Ghazali, ya, mengenai tentang pembersihan jiwa untuk meletakkan seseorang hamba itu, mengangkat taraf seorang hamba itu daripada insan biasa, manusia yang biasa, orang mukmin yang biasa, kepada tahap wali Allah, aulia Allah, yang ada karamah, ada kehebatannya, ada yang Allah beri keberkatan hasil daripada dia mengamalkan apa yang terkandung di dalam ilmu tasawuf, terutama sekali di dalam dia memproseskan diri dia untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, lebih ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa, yang menyebabkan dia melakukan amal-amal ibadah tambahan yang begitu banyak, bangun mengisi malam-malam yang orang-orang sedang tidur nyenyak, bangun untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan wirid-wirid, ya, yang boleh mengukuhkan imannya, yang boleh membersihkan dirinya, yang boleh menenangkan dirinya di dalam menghadapi kehidupan ini. Jadi kita sedang membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan perkara ini. Kita masuk kepada kitab yang pertama. Mukadimahnya dah selesai dulu. Siapa yang ada kitab tu boleh tengoklah, ya. Kitab yang cetak baru ni muka surat 5, ya, muka surat 5. Kitab yang pertama pada menyatakan segala anggota yang 7. Daripadanya ada 7 fasal. Jadi fasal yang pertama pada menyatakan mata, ya. Ini pada menyatakan mata. Bila menyebut mata ini, ya, kalau kita tak ambil kisah dengan mata ni, maka biasalah bagi kita, ya. Semua orang ada mata, kita pun tak ada apa-apa, sama lah, ya. Cuma ada orang yang mata dia boleh nampak, ada orang yang mata dia tak berapa nak nampak, ada orang yang mata dia tak nampak dah, ya. Itulah kategori mata kita, ya. Ada yang langsung tak nampak daripada kecil, ya, lahir-lahir dah tak nampak, sampailah mati tak nampak.
Ada yang nampak Allah bagi rezeki untuk nampak dalam tempoh beberapa tahun, ya. Lepas tu jadi tak nampak, ya. Dia pun tak berubat sampai matilah. Ada yang cuba berubat, ya. Kalau dia boleh nampak, dia tak nampak, dia berubat balik. Kadang-kadang Allah izinkan balik, nampak balik, ya. Nampak balik, dia boleh nampak lah. Ada yang mula-mula nampak clear, cerah, makin lama makin tak nampak, makin lama makin tak nampak, ya. Itu alamat, ya. Lepas tu nak bagi nampak juga, proses lagi. Beli sekabin mata macam saya dipakai, bagi nampak lagi. Dia tak nampak dah macam kecil, ya. Itu mata yang Allah bagi. Bagi kalau kita menghamati, kita muhasabah, kita fikirkan, ya, dengan mata hati kita, ya. Jangan kita tengok dengan mata begitu saja, fikir dengan mata hati, maka kita akan merasai bahawa betapa besar nikmat mata yang Allah beri pada kita, ya. Kita tengok orang yang tak nampak dan kita nampak, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana mata kita masih berfungsi, ya. Orang yang tak berapa nampak, dia pun masih bersyukur lagi kerana ada orang yang langsung tak nampak, ya. Dan orang yang langsung tak nampak, dia masih bersyukur lagi kerana walaupun dia tak nampak, dia masih boleh hidup lagi. Mati pun lagi tak boleh buat apa, ya. Tak nampak pun boleh gagah lagi, ya. Boleh lagi berjalan, ya. Ada tongkat, ada orang pimpin, ya. Dia boleh masih lagi berjalan. Alhamdulillah, lagi syukur pada Allah, ya. Jadi kita tengok apa pengarang dikata, tasawuf ni dia akan mengarah kita kepada untuk kita memikirkan tentang ayat-ayat Allah, memikirkan tentang agama dan tentang Allah Subhanahu wa taala. Apa juga yang ada pada kita, dia tak nak kita lepaskan, ya. Anggota yang ada pada kita ni, dia tak nak kita lepaskan daripada Allah. Ada ikatannya dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa juga kurniaan Allah daripada panca indera yang ada, semuanya ada kaitannya dengan Allah. Tak boleh kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kata pengarang ini, ketahui olehmu bahawasanya, minta maaflah di bahasa yang Sanskrit sikit, ya. Boleh faham, tapi ini agak mudah sikit lah. Bahasa yang kita asal ini saya rasa lagi pusing-pusing, ya. Ini bahasa zaman kitab ini dituliskan, ya, diterjemahkan semula. Ketahui olehmu bahawasanya mata engkau itu menjadikan dia oleh Allah Ta'ala bagi engkau kerana beberapa faedah. Jadi kita kena tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala menjadikan mata kepada kita adalah atas beberapa sebab, atas beberapa faedah yang kita perolehi daripada mata kita. Ketahui olehmu, maka kena ambil iktibar lah, ya. Ambil iktibar, ambil fikir, ambil muhasabah. Allah jadikan mata pada kita ini ada faedahnya. Faedah itu yang bangsa akhirat dan bangsa dunia. Bangsa, ya. Bangsa akhirat, bukan bangsa Cina, bangsa itu, bangsa Kazazan apa? Bangsa akhirat, ya. Duduk atas dunia, bangsa dunia. Duduk di akhirat, esok bangsa akhirat. Hang tanya apa? Hang bangsa apa? Tanya hak dekat kubur, hang tanya dia, hang bangsa apa? Dia kata, kami bangsa akhirat. Tanya hak atas dunia, hang bangsa apa? Bangsa dunia. Ya, ya, bawah dah kita simpan dia dalam kubur tu, dia ada punya akhirat dah tu, ya. Yang atas ni bangsa dunia, ya, bangsa akhirat dan bangsa dunia. Maksudnya untuk orang yang hidup atas dunia dan orang yang akan hidup di akhirat. Faedah ada dua, faedah atas dunia, faedah di akhirat, ya. Walaupun tak pergi akhirat lagi, ya, walaupun tak pergi akhirat lagi, tapi mata yang ada atas dunia ni sudah pun dibangsakan juga
dah pun diberi faedah juga untuk di akhirat, ya, walaupun tak pergi akhirat lagi. Maka setengah daripada segala faedahnya yang bangsa akhirat untuk atas dunia ni boleh cari faedah yang untuk kehidupan di akhirat, ya. Bangsa akhirat ialah memandang kepada langit dan matahari, ya. Jadi faedah dia, mata yang diberikan oleh Allah ini untuk memandang kepada langit dan matahari dan bulan dan bintang dan lainnya. Lain pada itulah, lain pada langit, matahari, bulan, bintang dan lainnya, ya. Maknanya akhirat ni kebanyakan kita tengok atas dulu, ya. Bawah dah tak tengok lagi, bawah lagi banyak, atas tak apa banyak, ya. Tengok atas nampak langit, dan nampak langit tu nampak matahari siang. Malam tengok langit lagi nampak bulan, tengok lagi langit nampak bintang, ya. Itu yang nampak atas langit. Lagi satu nampak juga awan, tengok atas pun nampak awan, ya. Awan belarang, awan hitam ke, asap putih ke, ya. Itu yang kita nampak. Lepas tu nampak kapal terbang. Ya, dan atas kapal terbang tu terbang di atas, ya. Daripada tu kalau ada burung di atas, burung terbang tu nampak jugalah, ya, burung terbangan yang di langit, ya. Itu maknanya faedah yang dikatakan di bangsa akhirat, ya. Tengok langit, tengok matahari, tengok bulan, tengok bintang, apa sudahnya daripada apa yang kita tengok, ya. Bila kita tengok itu, ini tengok dengan bukan tengok mata kasar. Tengok mata kasar memang dia nampaklah langit, matahari, bulan, bintang semua dia nampak, ya. Kemudian kalau tengok dengan mata kasar matahari itu kita boleh tengoklah, tapi dah pakai cermin tebal sikit ke baru nampak matahari, ya. Ataupun ada awan ke lindung dia sikit ke baru boleh nampak dia bulan. Kalau tidak kita tak nampak dia, dia lawan mata kita. Matahari, bulan dan bintang, itu semua kita tengok dengan mata kasar. Kalau kita tengok dengan mata halus, mata hati kita, barulah kita boleh memikir, ya. Jadi bila kita tengok dengan mata kasar ni, kadang-kadang bulan kita tak perasan, ya. Mau tanya bulan penuh ke, bulan tak penuh lagi ni. Fikir malam tadi, wah tengok dah bulan semalam, nampak ada bulan sekali dua bulan. Betul? Bulan apa ni, bulan penuh ke bulan tak penuh lagi? Ish, tak perasan lah pula, tapi tengoklah. Itu maknanya dia tengok dengan mata kasar, tengok saja, tak fikir, ya. Tapi kalau dia tengok, dia fikir, dia oh dah 15 bulan dah, penuh dah tu, bulan penuh, ya. Jadi dia kata daripada situ, ya, bila kita melihat planet-planet itu, cakrawala itu, ya, supaya berdalil engkau dengan dia. Bila kita tengok matahari, bulan, bintang itu merupakan dalil, ya. Kita tengok itu menjadikan tanda, menjadikan bukti, ya, dengan dia atas adanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan atas keasaannya dan atas kekuasaannya. Maknanya bila tengok matahari, bulan dan bintang, tengok langit apa? Datanglah pada hati kita, datanglah pada pemikiran kita tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada Allah yang macam mana pula? Allah yang ada keesaannya, ya. Allah yang tunggal, Allah yang satu saja, tak ada banyak, tak ada ramai, ya. Dan atas kuasanya, tengok langit yang begitu besar, yang begitu hebat, yang begitu tinggi, tentulah, ya, adanya Allah yang maha berkuasa. Jadi datang keimanan dia kepada kita, datangnya rasa percaya dan yakin kita kepada kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi bukan tengok saja, ya. Tengok ada yang datang dalam jiwa kita, ada yang datang dalam hati kita untuk membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
barulah dapat pahala, ya. Barulah dapat pahala tengok langit, tengok bulan, tengok bintang. Kalau tengok saja itu tak fikir tentang Allah, dia tak dapat pahala, ya. Jadi kalau nak dapat pahala, tengok tu kena ingat Allah. Tengok saja kena ingat Allah. Maknanya mengingat tentang kebesaran dan kehebatan Allah. Dan setengah daripadanya melihat akan Quran. Selain daripada melihat langit tadi, ya, dia kata melihat akan Quran. Tengok Quran, baca Quran lah, ya. Melihat Quran pun dapat pahala lah, tak baca lagi, ya. Tengok Quran kat rumah tu, ya. Duduk elok, ya, susun, ya. Tengok, ya. Melihat cantik-cantik, kulit lawa-lawa, tak. Tengok, ya. Tak tahu lu, takut ayat Quran kata, hendaklah kamu tengok Al-Quran. Bolehlah kita tengok Quran, ya. Tapi Allah Ta'ala suruh baca, ya, baca. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah, apa yang ada di dalam Al-Quran, ya. Jadi sebahagiannya dia kata dengan mata itu dia melihat akan Quran, tengok Quran, dan melihat akan jalan kepada masjid. Tengok jalan di masjid, jalan mana? Jalan kot ni jauh, jalan kot ni dekat, ya, shortcut ke, jauh ke? Tahu jalannya, hala belah kiri ke, hala belah kanan ke? Itu melihat jalan pergi masjid. Ini cerita tasawuf lah, dia tak cerita lain. Tengok Quran, tengok jalan nak pergi masjid, nak pergi surau, ya, nak pergi tempat-tempat, dan juga kepada tempat menuntut ilmu. Tempat menuntut ilmu, kalau ada sekolah ke, ada bangunan-bangunan yang menjadikan pusat untuk menuntut ilmu, ya. Untuk tengok ni jalan nak pergi Parit Ibu ni ke mana, lepas jabatan ni hala ke mana, ikut Padang Pasyak ke, ikut Sedang ke, dia nak tengok jalan tempat ilmu, mari sini, ya. Bawa kereta tu tengok jalan pun dengan niat nak datang cari ilmu, ya. Tak bukan free, ya. Allah Ta'ala tak bagi free saja yang tu, tapi Allah Ta'ala bagi pahala, ya. Sepanjang jalan dengan niat suci bersih nak pergi menuntut ilmu, tengok jalan menghala ke mana tempat mencari ilmu, mata kita itu, maka juga Allah berikan ganjaran. Maka itulah faedah yang dikehendaki oleh ilmu tasawuf ini, supaya mata kita itu digunakan untuk faedah yang dibangsakan akhirat, jadi bangsa akhirat tadi, ya. Dan setengah daripada faedahnya yang bangsa dunia pula. Tapi tadi bangsa akhirat, ya. Tengok langit, tengok matahari, tengok bulan, tengok bintang, tengok Quran, tengok jalan pergi masjid. Banyak lagi lah, ya. Benda-benda yang boleh mendatangkan kebaikan kepada agama, benda-benda yang boleh mendatangkan pahala, ya. Benda-benda yang boleh mendatangkan kebajikan apabila kita lihat, maka dia kata dibangsakan kepada bangsa akhirat, ya. Bangsa akhirat, maknanya kepada perkara-perkara yang boleh mendatangkan kebaikan, kebajikan untuk akhirat itu. Itu bukan bangsa akhirat. Dan setengah daripada faedahnya yang bangsa dunia pula, ya. Melihat perusahaan, engkau apa yang kita buat, motong ke, tengok letak tu pun kalau nak ikut akhirat juga tu, motong cari nafkah nak hidup, ya. Yang ni dia kata perusahaan. Kalau ada bercucuk tanam, tengok pokok-pokok padi yang kita tanam, ya, mata kita itu digunakan untuk kita melihat usaha-usaha yang dah kita buat, ya. Perusahaan kita, apa juga kerjaya yang kita buat, mata kita tu bila kita tengok, ya, nak buat kerja apa semua kita tengok, maka dia juga merupakan pahala kepada Allah. Bukan saja yang bangsa akhirat, bangsa dunia juga bila kita tengok pun, ya, kerana daripada yang kita usahakan itu membolehkan untuk kita buat kerja akhirat, ya. Kalau tak ada hasil mahsul
tak ada kerja atas dunia ni untuk mencari makan nak hidup, kita pun tak boleh hidup, ya? Tak boleh hidup, tak boleh nak amal ibadah pada Allah, maka tak jadi juga. Maka yang dunia juga akan menjadikan pahala kepada kita dengan syarat kita niat dengan betul lah. Baik, melihat perusahaan engkau, apa juga yang kita buatlah, kerja-kerja yang kita buat yang halal-halal, ya, dan melepaskan engkau daripada segala yang menyakiti, mengelak diri kita daripada menghadapi benda-benda yang boleh menyakitkan kita. Mata kita guna untuk tengok jalan, supaya kita betul berjalan, ya. Itu maknanya untuk melepaskan kita daripada menyakiti. Ataupun dah tengok situ banyak lembu, ya, dah nampak dah lembu banyak tu, dah nampak dah, maka kita pun taklah menghala ke arah lembu tu. Duk tengok lembu, tala juga kat lembu tu, lembu tu tanduk kita, sudah lagi tak, ya, kalau tak lari lah. Lembu dia tak lari, ya. Atau binatang-binatang buas, dah kita nampak dah di situ, nampak dah anjing banyak kat situ, tala juga. Itu cari penyakit, ya. Ini untuk melepaskan sesuatu yang boleh menyakiti kita. Guna mata kita. Seperti jatuh, baru jalan-jalan ada mata ada parit ke depan tu, tak guna mata, dia kejar mata juga, pergi juga, jatuhlah parit, ya. Ataupun lubang ke apa ke. Dan berlaga, mata ada, dia tengok, dia boleh mengelak lah daripada kita berlaga, ya. Dalam tu tengok pun berlaga, ya, tanpa tak tengok. Kita tengok tu, ya. Kadang-kadang terlampau tengok berlaga juga. Terlampau parti-parti sangat, faham betul berlaga, ya. Jadi tengok, ya, jalan supaya kita tak berlaga, ya. Belaga pokok ke, belaga orang ke, belaga tunggui ke, ya. Maknanya menggunakan mata kita untuk mengelak daripada sebarang sesuatu yang menimpa kita, yang menyakiti kita. Itu dia kata faedah-faedah, sebahagian dia bagi contoh lah, ya, faedah-faedah yang dibangsakan kepada dunia, ya. Dan bermula mensyukurkan mata itu, kita tasawuf lagi, ya. Dan bermula mensyukurkan mata itu, memelihara daripada tiap-tiap melihat yang haram. Ini fokus yang utama, ya. Dia kata nak mensyukuri nikmat mata itu ialah memelihara daripada tiap-tiap melihat yang haram. Menjaga mata daripada melihat perkara-perkara yang dilarang oleh agama kita, ya. Ada yang haram dilihat, ada yang halal dilihat, ada yang harus dilihat. Lihat pun tak apa, tak lihat pun tak apa. Satu lagi wajib kena lihat, tak lihat tak boleh. Nak baca Quran kena lihat, ya. Tak boleh nak lihat benda-benda yang haram. Teruslah tengok benda-benda yang haram melambangkan kita mensyukuri nikmat mata kita, ya. Cubalah elak perkara-perkara yang diharamkan. Banyak, ya. Cerita satu sini banyak. Kita pun dah faham dah, ingat tuan-tuan dah faham dah apa yang haram kita lihat, apa yang boleh kita lihat. Syekh ini bagi contohnya seperti melihat perempuan, ya. Ini orang laki-laki, ya. Orang laki-laki, dia kata contoh seperti melihat perempuan yang lain daripada isterinya, lain daripada isteri dia, bukan isteri dia, ya. Perempuan tu bukan isterinya ataupun sahayanya, ya, hamba abdinya, hamba sahaya, ya. Isteri dia boleh lihatlah. Hamba sahayanya, kalau dia ada hamba, tak ada, zaman dulu ada, ya. Dia tengok hamba dia tak apalah, sebagai hamba dia beli, ya, jadi hak dia. Dan juga mahramnya, muhrimnya. Mahram itu tak muhrimnya, ya. Muhrim ni orang-orang yang diharamkan dia melihat.
Mekah dia mahram, mahram tu orang yang boleh bawa dia ke Mekah segala-galanya. Muhrim tu orang diharamkan, tak boleh dia muhram tu yang teman dia. Muhrim tu yang perempuan muhrim, yang tak boleh tengok. Dan seperti melihat akan yang muda belia, muda belia, ini melihat orang muda lah, orang tua boleh tengoknya. Orang muda belia, maknanya boleh. Yang haram dia kata contoh seperti melihat perempuan yang lain daripada isterinya. Haram melihat perempuan selain daripada isteri sahayanya dan muhramnya. Maknanya yang adik-adik lah, isterinya dia boleh tengok, hambanya dia boleh tengok, mahramnya dia boleh tengok, abang, adik, kakak perempuan kita, yang kita tak boleh kahwin dengan dia lah, kita boleh tengok lah. Hak lain tu tak boleh tengok, jenuh lagi dah. Mahram ini dia, kalau itulah istilah orang pakai, nak kena cari muhrim, pergi Mekah, di sini mahram ini orang yang kita tak boleh menikah dengan dia. Kakak kita dengan kakak kita dengan abang kita. Kalau kita perempuan, abang kita dengan dia dengan kita tak ada apalah, dia dengan kita tak ada apa. Atau kita lelaki, kakak kita perempuan, itu pun mahram kita. Itu nak ajak pergi Mekah boleh lah. Kakak kita ajak abang kita pergi dengan abang kita. Kita tak ada suami dan katakan, ataupun nak pergi suami tak nak pergi, tak apa, dia punya abang dia ada, dia pergi dengan abang dia, boleh pergi. Itu. Kalau muhrim itu, sepatutnya yang diharamkan. Kita muhrim tak boleh. Tak boleh itu maknanya kalau dengan sepupu tak boleh lah. Muhrim dah, dia tak boleh lah nak ajak pergi Mekah ikut abang sepupu, dia tak boleh. Sebab boleh menikah dengan dia, kita sepupu boleh menikah. Itu maknanya, mahram muhrim. Ada istilah, kadang-kadang dia jadi silap, barik silap dia jadi silap makna, yang untuk pergi Mekah tu mahram, dia sebut mahram. Muhrim tu dia lain. Jadi boleh tengoklah abang ke kakak, tak ada masalah, aurat dia tak ada masalah lah, maknanya boleh tengok. Daripada tu kita kena tak boleh tengok lah, haram dilihat. Haram itu maknanya kalau kita kata melihat perempuan, melihat seperti melihat akan yang muda belia, tengok anak dara ke, tengok anak dara ke, tengok anak terona ke. Orang perempuan tak tengok anak terona, orang anak terona nak tengok anak dara, tengok yang macam mana. Ada istilah lah, tengok yang macam mana. Kalau tak boleh tengok langsung payah kita pakai duduk di rumah. Duduk di rumah lah, rumah tutup tingkat rapat, duduk dalam rumah, tak boleh tengok siapa. Ada mana boleh tengok, ada batasan dia. Jadi guna mata boleh tengok sekadar yang diharuskan, yang dibolehkan. Lebih pada tu dia jadi haram. Tak boleh dah ikut tasawufnya, maknanya kalau eloknya kena pelihara lah mata daripada melihat perkara-perkara seperti itu. Dan seperti melihat akan aurat lelaki, maka lazimkan olehmu akan memelihara mata engkau. Kena jagalah mata, jadi kalau dah kita kata aurat, kalau perempuan tu auratnya yang kita tak boleh tengok, dia boleh tengok muka dia, tangan dia, tapak tangan dia, boleh tengok, lebih pada tu tak boleh tengok. Tapi kalau dia tak pakai macam tu, dia tak pakai, dia tak buka muka saja, dia buka semua sekali. Dia buka dekat ni, dia baju tutup dekat dia, dia pakai baju nampak lengan sini, tapi dia pakai tudung. Itu yang hebat, dia kata.
Itu tudung fashion, bukan tudung aurat. Kalau dia pakai macam tu, tudung fashion, dia tutup kepala, tapi dia pakai baju tegak ni ya, lengan dia semua nampak. Pakai seluar ketat pula, pakai tudung. Itu tudung fashion. Jadi maknanya ada sini yang kita boleh tengok, kalau lelaki-lelaki muka dengan tangan saja. Tapi tak jumpa lah. Kita di masyarakat majmuk ni dia tak jumpa muka dengan tangan saja. Dia jumpa semua habis. Tak muka tangan yang paha tak paha semua nampak habis. Macam mana? Duduk depan kita pergi supermarket, ya Allah, nak pusing pun ada. Ya ada supermarket tu ramai. Belaga habis. Jadi maknanya kalau orang yang warak ni lah, dia jaga waktu dia tak pergi supermarket, dia tak pergi, tak pergi supermarket. Kalau dia dah tahu supermarket macam tu, dia tak pergi. Dia jaga mata dia. Kalau perempuan pun yang terpandang begitu sajalah, tak nampak, okey lah. Biasalah yang nampak tu jangan kali yang kedua. Kali pertama okey boleh, sebab nak jalan memang siapa kita jumpa mata serap memang dia ternampak. Lepas tu kalau dia sekali lagi, dia beralih sekali lagi tengok pula. Yang tu yang tak boleh dah. Pertama tu tak apalah. Pusing kali kedua tu nak tengok lain. Yang tu tak boleh dah. Itu yang kita harap tengok lain tu. Kalau dia tahan kuat iman dia warak dia nak jaga mata dia tak boleh dah. Tapi kalau yang biasa dia pun tak fikir pasal dia dosa kan tak dosa kan. Tengoklah sekali lagi. Nak tengok kali kedua tu ada pasal. Kali pertama tu tertengok tu dia tak ada pasal. Dia tengok kali kedua tu ada pasal. Kadang-kadang jadilah kita pun tak boleh juga nak suuzon dekat dia. Dia tengok kali kedua tu bukan dia, aku mana dah nak tahu, aku mau menakan dia ke. Tak pergi mau menakan kata apa pula, apa yang sombongnya tak tahu aku. Tengok kali kedua tu dengan niat berkhasan macam mau menakan tu tadi. Tengok kali kedua tu, pasal nak tengok, nak pasti mau menakan ke siapa ke, itu je yang tak apalah. Tapi lawa ya. Sekali lagi. Yang tu. Yang tu tak jadi lah. Kali kedua tu tak jadi lah. Ini dia kena harap. Boleh tengok yang itu saja. Tapi sengaja pergi cari tengok, kita tak boleh lah. Kecuali lah darurat sangat. Darurat sangat lah kata. Darurat sangat kata kawan tu tak macam mana. Kita tengok-tengok perempuan. Tengok-tengok dia dah dekat dengan lubang dah. Kita pun terbalik tengok dah dekat lubang. Kita tengok sekali ni, kita nak selamatlah tu kajulah lubang tu. Qiyah kau nak panggil dah abang, lubang. Jadi tak apalah, ada niat yang baik. Ada niat baik nak tolong dia. Niat kita tengok pada hatilah. Sebenarnya tengok pada hati. Nak jadi ikhlas tak ikhlasnya, nak jadi pahala, nak jadi dosanya, tengok pada hatilah. Dia tengok kali kedua tu dengan niat untuk sesuatu yang baik, tak apa. Tapi kalau saja nak ikut nafsu dia, yang itu dia tak boleh lah. Melihat aurat lelaki, samalah kalau lelaki-lelaki pun tak boleh lah. Maknanya kita saja-saja nak tengok. Kalau aku tak tahu lah, kalau ada pula orang perempuan minat tengok gusti tu, payah juga lah. Sopa juga lah. Lagi seronok dia tengok. Itu saja nak tengok. Tu haram juga. Masuklah haram juga. Pakai senang tu entahlah macam mana. Kena bergusti tu, Masya Allah. Jadi melihat aurat lelaki. Jadi walaupun gambar, walaupun gambar bukan orang asli, bukan orang asli. Orang asli. Tengok hutan. Ada orang yang betul. Orang betul. Tak gambar. Dia gambar pun tak boleh. Bagi orang-orang yang nak jaga mata, maka yang itu pun dia jagalah. Yang itu pun dia jaga. Macamlah juga dari segi kita kata nak makan. Kalau orang yang warak, nak jaga jiwa dia, nak jaga bersih hati dia. Dia ada sesuatu benda yang dia ragu-ragu, halal tak haram, halal tak haram ke? Dia tak haram lah. Dia terus tinggal, dia ambil yakin yang halal. Jadi untuk orang yang warak lah, dia tak jaga hati dia.
Kalau yang tak berapa warak ni, saya pun kadang-kadang fikir, kadang-kadang tak fikir. Ya, sekali fikir, teringat tu dia fikir. Kadang-kadang lupa, ya, lagu semacamnya. Oh, ya, tapi kadang-kadang teringat lah. Ya, bila ada sebut nampak cerita macam-macam tu, mati ya. Nabi-nabi alahan yang saya yakin kita makan. Banyak lagi, ya. Banyak lagi saya yakin yang kita makan. Ya. Yang kita was-was tak payahlah, ya. Baik, ini berdasarkan kepada apa? Ulama ni kata tak boleh tengok yang ini, yang itu, yang itu, yang ni aurat apa semua ni. Berdasarkan kepada ayat Quran dalam surah An-Nur, ya, surah An-Nur ayat 30. Allah Ta'ala beritahu, ini kalau kita di dalam undang-undang kita yang dicipta oleh manusia pun dia adalah, ya, di dalam bab apa, perkara berapa, perenggan berapa, perlembagaan kita menyebut itu mana undang-undangnya. Jadi kita sebagai orang Islam di dalam mencarikan perkara-perkara yang halal dan haram ini yang dipandukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai kitab suci kita, menjadi pegangan kita di dalam kehidupan kita ini. Kita lihatlah Allah Ta'ala katakan, Allah Ta'ala nyatakan pada kita di dalam surah An-Nur ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfazuna furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna'un. Ya, itu ayat 30 surah An-Nur. Ini firman Allah. Jadi larang kita ni meletakkan ayat ini sebagai hujah dia. Kenapa tak boleh? Ya, berdasarkan ayat Quran. Artinya bersabda olehmu hai Rasulullah, bersabda olehmu hai Rasulullah bagi sekalian yang beriman, kepada orang-orang yang beriman, ya, pejamkan oleh kamu akan mata kamu. Pejam, ya. Pejam lagi tak? Pejam dengan tak pejam. Pejamkan oleh kamu akan mata kamu daripada barang yang tiada harus bagi kamu melihatnya. Ya, nescaya memejam oleh mereka itu akan segala mata mereka itu, dan suruh olehmu akan mereka itu dengan memelihara paras mereka itu. Nescaya memelihara mereka itu akan segala paras mereka itu daripada barang yang haram dikerjakan dengan dia. Ya, okay. Terjemah ayat takbir itu, ya. Lagi dia kata apa lagi? Dengan yang demikian, itu memelihara semua mata kamu itu, pejam mata itu, lebih baik bagi mereka itu. Bahwasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui akan batin yang mengerjakan mereka itu akan dia semacam dengan zahirnya, yang zahir ataupun yang batin. Jadi ayat Quran ini memerintahkan kepada qul, kata olehmu wahai Muhammad. Dia suruh Muhammad pesan dekat umat dia, ya, bagi sekalian yang beriman, pejam oleh kamu akan mata kamu, makna peliharalah mata kamu, ya, pejamlah, ya, peliharalah oleh kamu akan mata kamu daripada barang yang tidak harus, yang tak harus bagi kamu melihatnya, ya, yang kamu tak boleh lihat. Kena elakkan mata kamu, jaga mata kamu daripada melihat perkara-perkara yang tidak boleh kamu lihat, tak boleh kamu lihat, yang harus, yang tak harus kamu lihat. Nescaya memejam oleh mereka itu akan segala mata mereka itu, maka umat Islam akan menjagalah mata mereka itu, ya. Maksudnya umat Islam kita semua kena jagalah mata kita oleh mereka itu akan segala mata mereka itu. Kita kena jagalah mata kita. Dan suruh olehmu akan mereka itu, dan kamu suruhlah kepada umat-umat kamu
akan memelihara dengan memelihara, suruh oleh kamu akan mereka itu dengan memelihara faraj mereka itu, menjaga kemaluan mereka itu, ya, laki-laki ke perempuan ke, ya, kena jagalah kemaluan mereka. Nescaya mereka itu akan nescaya memelihara mereka itu akan segala faraj mereka itu, maka pastilah, ya, umat-umat kamu akan menjaga kemaluan mereka itu daripada barang yang haram dikerjakan dengan dia, ya, daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua, pejam mata daripada melihat perkara-perkara yang haram. Yang keduanya, jagalah kemaluan itu daripada melakukan perkara-perkara yang ditegah, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan yang demikian itu, lebih baik bagi mereka itu, ya, adalah lebih baik bagi mereka itu, ya. Zalika azka lahum itu lebih baik bagi kita. Maknanya daripada kita tidak jaga mata, kita tidak jaga kemaluan dan sebagainya. Menjaga mata, memelihara mata, menjaga kemaluan itu lebih baik bagi kita, ya. Kita sebagai orang-orang yang beriman. Bahwasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui akan batin yang mengerja mereka itu akan dia, semacam dengan yang zahir. Jadi Allah Ta'ala ini lebih mengetahui, ya, khabirun, alimun, khabirun. Khabirun makna lebih lagi mengetahui. Alimun, khabir. Alim tu mengetahui dah. Khabir tu lagi tahu daripada alim. Maknanya pengetahuan itu lebih hebat lagi. Khabirun, ya, makna tahu juga. Tapi alim ini tak berapa hebat lagi. Khabir ini lebih hebat lagi daripada alim. Allah Ta'ala amat mengetahui, ya, mengetahui apa yang kita buat, zahir, batinnya. Dia kata akan batin yang mengerja mereka itu, maknanya Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam hati kita, ya, apa yang terdetik, apa yang terlintas, yang tercakap di dalam hati. Orang lain semua tak tahu, apa pun tak tahu. Allah tahu, ya. Allah dengan kita lah, kita tahu apa yang kita yang tu bermain dalam hati kita ni, kita tahu. Allah pun tahu, ya. Orang lain tak tahu lah, ya. Kena orang tembak, ya. Tembak betul. Tembak itu dia bukan tahu, ya. Dia tak ada firasat, dia tengok ayat muka orang tahu. Orang sedih kan? Orang sedih kan? Dia tengok ayat muka tahu orang sedih, ya. Hati itu tak tahu apa yang terlintik di hati dia pun tak tahu, ya. Jadi Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam hati kita, dan juga Allah tahu apa yang ada pada zahir kita, yang kita buat di luar. Allah Ta'ala tahu, yang dalam pun Allah Ta'ala tahu. Maksudnya innallaha khabirum bima yasna'un, ya. Apa yang kita buat, apa yang kita lintas, ya, di dalam hati, dan juga yang kita buat pada lahirnya, ya. Betul. Kalau dah Allah Ta'ala tahu apa yang dia buat, maka membalas dia akan mereka itu atasnya. Kalau yang baik kita buat, Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala balaslah, ya. Walaupun kita tak beritahu ke orang ke, kita beritahu ke orang ke, orang tahu ke, kita tak beritahu tapi orang tahu. Yang lahir, ya, yang di luar, itu pun semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya. Allah Ta'ala bagi pahala kepada kita, ya. Jadi mata kita tadi, ya, kita tengok tadi ke apa niat dia, Allah Ta'ala tahu, ya. Apa yang dia lihat, dia renung tu, sama ada pengajarannya, ada keisapannya, ada ke dipikir dengan Allah Ta'ala, semua Allah tahu, ya. Ataupun dia tengok saja tak fikir apa pun tak nak menambahkan iman dia, apa yang dia tengok, ya. Pergi pusing habis, satu dunia dah habis lah, ya. Tanya kat mana negeri, negara mana yang dia tak tahu, semua dia tahu lah, ya. Tapi kalau dia pergi ke serata dunia, melihat
kejadian Allah Subhanahu wa taala dengan mata hati, ya. Dia balik mengembara, dia balik daripada musafir tengok macam-macam tu, sepatutnya dia jadi orang yang lebih bertakwa kepada Allah, ya. Walaupun tak pergi ke Mekah, pergi tengok tempat lain pun serupa juga, kejadian Allah juga, ya. Kadang-kadang ada yang kita pergi Mekah tak jumpa benda-benda tu, pergi ke luar negeri tempat lain kita jumpa macam-macam, ya. Tengok ada kesan. Kalau dia pergi tengok dengan mata kasar, hanya sekadar nak seronok, hanya sekadar nak tengok sajalah. Oh hebat dunia ni, cantik dunia ni, ya. Kalau dia tak fikir dengan mata hati dia, daripada mata yang dia tengok itu untuk kebesaran Allah, untuk melihat tanda-tanda ataupun ayat-ayat Allah, maka tak datanglah ketakwaan pada dia, ya. Tapi kalau dia tengok masya-Allah, ya, hebat Allah Subhanahu wa taala, maha besar Allah Subhanahu wa taala, maha suci Allah Subhanahu wa taala, maka datanglah insaf dia, takut dia dengan Allah, ya, dengan kehebatan alam yang dia tengok, maka itu menjadikan dia mata yang dia gunakan tadi bermakna pada dia, ya, berfaedah pada dia, untuk diri dia, untuk meningkatkan iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Innamal mu'minuna idza tuliyat ayatuhu, idza zukirat ayatuhu zadat imana, wa idza tuliyat alaihi ayatuhu zadatuhu imana, ya. Orang yang beriman itu apabila dia melihat tanda-tanda Allah, ayat-ayat Allah, wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Bila dia tengok tanda-tanda Allah ini, gemetar hati dia, ya. Dia tengok kehebatan alam ini, maka datang rasa takut dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wajilat qulubuhum, datang takut. Dan apabila dibacakan ayat-ayat dia kepada Allah, maka menambahkan iman dia, ya. Jadi kuat iman dia. Itu maknanya apabila orang-orang itu disebut orang-orang yang mukmin, innamal mu'minun, ya. Jadi kalau dah kita mengembara, banyaklah kita tengok. Kalau nak mata tadi, faedah bangsa dunia, bangsa akhirat tadi, ya, maka tentulah orang-orang ini akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, itu cerita. Kemudian ada lagi ayat dicerita lagi tentang mata, ya. Allah bagi ganjaran, ya, ke atas mereka itu, membalas dia akan mereka itu atasnya. Ada pada ayat ini mengajar kelakuan yang baik dan memberitahu dan menakutkan, ya. Maknanya daripada ayat ini dibacakan sebentar tadi, dia memberi pengajaran kepada kita, ya, tentang kelakuan yang baik supaya kita buat benda-benda yang baik, dan juga memberitahu dan menakutkan kita. Jadi bagi tahu untuk kita takut dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan kena pejam mata, jangan jaga mata kamu daripada melihat benda-benda yang haram, ya. Itu semua ayat-ayat Allah memperingatkan kita supaya kita takut pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka adapun mengajar adab, maka firman-Nya, ya. Maka adapun mengajar adab, maka firman-Nya, ya. Yang nak mengajar adab bagi kita sebagai seorang mukmin yang beradab, ya. Ada orang beradab dan ada yang tak beradab, ada orang berakhlak dan ada orang yang tak berakhlak. Maka adapun mengajar adab, maka firman-Nya, bersabda olehmu bagi sekalian yang beriman, nescaya memejamkan mereka itu akan segala mata mereka itu akhlak. Maknanya kalau dah ada mata, ya, janganlah dengan mata itu kita menunjukkan akhlak kita yang tak baik, ya. Kalau akhlak tak baik itu macam tadilah, ya, dah lalu dekat selisih dekat perempuan mana-mana kan, janganlah, ya, sampai tak ada akhlak. Oh, ni adalah renungnya sampai kawan tu tak tahu nak apa, berjalan langkah tak betul lah, kanan kiri hayu tak pada betul lah, pasal mata kita tengok apa dia penung aku ni. Maknanya itu dah tak ada adab, ya. Melihat orang sampai dah macam tu, maknanya dah tak ada adab lah. Jadi ajar
ayat ini Allah mengajar, ya, salah tengok macam tu. Kata tengok sekali cukup itu, ya. Menung lama-lama tu, itu maknanya tak lah, ya.